Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Santi. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan tugasan yang pertama yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan juga ekonomi Malaysia. Saksikanlah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Julia Atira, seterusnya Nurin Ardini dan akhir sekali adalah Intan Najwa. Seterusnya isi kandungan. Dalam video ini terdapat 3 topik utama yang kami bincangkan. Yang pertama, pandemik COVID-19. Yang kedua, kesan terhadap ekonomi global. Dan yang ketiga, kesan terhadap ekonomi Malaysia. Sebelum kami merungkaikan dengan lebih mendalam iaitu kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi global dan ekonomi Malaysia, ikutlah saya menerangkan apa itu pandemik COVID-19. Coronavirus adalah sekumpulan virus yang boleh menyebabkan beberapa jenis penyakit seperti batuk selesema biasa dan penyakit-penyakit yang lebih teruk seperti radang paru-paru dan severe acute respiratory syndrome iaitu SARS. Coronavirus adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ini. Jadi, pada slide seterusnya, terdapat video yang menunjukkan kronologi COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat simptom COVID-19. Antara simptom COVID-19 ialah demam yang berpanjangan. Yang kedua, kelesuan bertambah teruk. Yang ketiga, kesukaran untuk bernafas. Yang keempat, sakit dada. Yang kelima, batuk, muntah atau cerit-berit yang semakin teruk. Dan yang terakhir ialah bibir atau jari kebiruan. Baiklah, mari kita lihat cara COVID-19 berjangkit. COVID-19 ini boleh berjangkit dari manusia ke manusia melalui cecair pernafasan dari hidung atau mulut apabila seseorang yang dijangkiti oleh COVID-19 itu sedang batuk, bersin atau menghembuskan nafas. Jangkitan juga boleh berlaku melalui sentuhan dengan cecair tersebut yang mencemari barangan atau permukaan dan kemudiannya menjangkiti melalui sentuhan langsung dengan mata, hidung ataupun mulut. COVID-19 berjangkit melalui transmisi darah, pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi darah akan mudah berlaku apabila mulut dan kawasan hidung mereka terdedah. Transmisi darah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit.
Jadi, pada bahagian ini kita akan melihat perbezaan situasi sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Jadi, yang pertama kita boleh melihat dari aspek ekonomi, iaitu situasi sebelum berlaku pandemik COVID-19. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan tingkat pengangguran yang rendah di beberapa tempat. Manakala, situasi selepas pula, ekonomi global menurun disebabkan penutupan perniagaan, pengurungan perdagangan internasional dan penurunan permintaan barang dan perkhidmatan. Banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan Islam. Mari kita lihat situasi kesihatan sebelum dan selepas COVID-19. Sebelum COVID-19, negara mempunyai kekurangan persiapan untuk menghadapi krisis kesihatan yang besar seperti COVID-19. Selepas COVID-19 berlaku, negara mempunyai kesedaran akan betapa pentingnya infrastruktur kesihatan yang kuat, termasuk sumber daya manusia yang memadai dan persediaan peralatan perubatan telah meningkat dari masa ke semasa. Seterusnya dari sudut pandangan sosial sebelum dan selepas COVID-19. Sebelum COVID-19 melanda, kegiatan sosial seperti perjumpaan keluarga besar, acara umum dan perjalanan keluar masuk negara dapat dilakukan tanpa banyak halangan. Namun, selepas COVID-19 melanda, langkah-langkah pembatasan sosial seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pembatasan perjalanan telah menyebabkan isolasi kepada masyarakat. Pada masa yang sama, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan gangguan kesihatan mental. Akhir sekali, dari segi aspek politik, sebelum COVID-19 berlaku, negara mungkin mengalami perpecahan politik, tetapi beberapa negara telah melihat penyatuan sementara dalam menangani krisis ini. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, pandemik ini telah menunjukkan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani krisis yang dapat mempengaruhi dukungan dan prospek pemilihan. Kesan terhadap ekonomi global. Pada slide seterusnya, kita akan dapat lihat impak COVID-19 yang mengganggu ekonomi global di seluruh negara. Ekonomi dunia adalah satu jaringan yang saling berkait dan setiap individu mempunyai kaitan terus sama ada dengan peruncit yang menjual barangan, majikan yang membayar gaji ataupun bank yang memberikan pinjaman rumah. Apabila satu pihak terjejas, ekonomi dalam sesebuah negara akan turut menerima kesan. Menurut IMF, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak penurunan KDNK global sebanyak 4.9% dan akan menyebabkan kerugian sebanyak sekitar 12 trilion US dollar untuk jangka masa 2 tahun. Penurunan pendapatan per kapita paling besar dalam sejarah. Kebanyakan negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2020 dengan pendapatan per kapita menyusut dengan sangat besar dalam sejarah sejak tahun 1870. Pengeluaran barangan yang berkurangan dan kurangnya permintaan menyebabkan banyak perniagaan rugi dan tidak mampu lagi menggaji pekerja sehingga ada yang terpaksa menutup terus perniagaan. Petanda paling besar adalah pasaran saham di seluruh dunia yang jatuh dengan teruk pada bulan Mac 2020. Pada bulan September 2020, kebanyakan negara telah mengalami kemelesetan ekonomi dan World Bank menjangkakan terdapat negara yang tidak dapat pulih sehingga tahun 2025. Negara China pula dilihat berjaya mengatasi kegawatan ekonomi apabila ekonomi negara itu melonjak kembali pada suku keempat tahun 2020. Kesan jangka masa panjang terhadap pengeluaran dan produktiviti. Usaha untuk mengekang wabak COVID-19 amat penting terutamanya bagi negara yang sedang membangun serta berpendapatan rendah yang mempunyai sektor kesihatan terhad kerana kesan pengejutan ekonomi dijangka lebih teruk dan lebih lama. Negara yang bergantung kepada punca ekonomi terhad seperti sektor pelancongan dan pembuatan sangat terkesan dengan penutupan sepadan negara. Banyak negara yang dilihat sudah mengalami masalah ekonomi sebelum krisis COVID-19 ini akan menghadapi cabaran yang lebih sukar selepas ini. Peningkatan hutang negara berbanding KDNK. Penurunan jumlah keuntungan negara serta terpaksa menanggung kos bantuan pemulihan akibat pandemik menyebabkan hutang yang ditanggung kebanyakan negara meningkat. Nilai KDNK berbanding hutang negara juga naik lebih tinggi menyebabkan ekonomi negara terjejas. Pada ketika ini, ramai rakyat terpaksa bergantung kepada bantuan daripada kerajaan, termasuk negara besar seperti Amerika Syarikat untuk usaha pemulihan ekonomi penduduk. Polisi dan bantuan yang diberikan kerajaan amat perlu untuk mengaktifkan semula ekonomi. Ekonomi Malaysia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, ekonomi global dijangka di tahap positif dan lebih baik iaitu 5.5% pada 2021 dan 4.4% pada tahun 2022. Malaysia sebagai negara ekonomi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang kukuh sejak beberapa tahun lalu disebabkan peningkatan permintaan dunia terhadap barangan elektronik, komuniti seperti oil and gas, pasaran buruh yang baik dan pembangunan infrastruktur yang cukup. Akan tetapi, tahap pelaburan dilihat menurun pada tahun 2019. Disebabkan pandemik COVID-19, perkembangan ekonomi Malaysia telah menguncup kepada negatif 6% pada tahun 2020. Namun, pihak IMF membuat jangkaan ekonomi Malaysia akan berkembang kukuh dengan KDNK 7% pada tahun 2021 dan stabil pada tahap 6% pada tahun 2022 bergantung kepada pemulihan ekonomi global. Dengan program pemvaksinan kebangsaan yang sedang dilakukan, Malaysia dilihat bersama-sama bergerak positif dengan pemulihan ekonomi global.
Kesimpulannya, pada waktu krisis ekonomi berlaku, semua negara seharusnya terus fokus untuk menyokong aktiviti ekonomi, terutamanya untuk perbelanjaan isi rumah rakyat dan perkhidmatan awam yang penting seperti kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Selain itu, kerjasama antarabangsa yang bersepadu perlu digerakkan untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini seperti pengagihan vaksin yang menyeluruh. Semua negara dan badan antarabangsa dilihat perlu bersama-sama menangani wabak ini kerana ekonomi global adalah saling berkait dan menyelesaikan krisis pandemik ini adalah tanggungjawab bersama. Krisis hutang. Hampir seluruh negara telah terlibat dengan wabak COVID-19. Oleh yang demikian, kebanyakan negara telah mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan kecukupan sumber keperluan manusia dari pelbagai aspek. Negara tersebut telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan masalah ekonomi. Antaranya Amerika Syarikat yang mengumumkan pakej rangsangan ekonomi terbesar sebanyak 2 trilion. Diikuti oleh Jerman sebanyak 810 bilion, Jepun sebanyak 500 bilion, negara-negara Timur Tengah sebanyak 47 bilion, Kanada sebanyak 18.8 bilion, Australia sebanyak 17 bilion, Turki sebanyak 15.5 bilion, Korea Selatan 13.7 bilion, Singapura 34 bilion, manakala Malaysia pula sebanyak 57.76 bilion. Institusi keuangan dunia seperti World Bank telah melancarkan pelan rangsangan ekonomi menerusi pelan pinjaman sebanyak 14 bilion dan menyasarkan bantuan kepada negara-negara miskin dan sedang membangun. International Monetary Fund (IMF) turut melancarkan program yang sama. Hal ini telah membawa kepada krisis hutang yang banyak kepada negara-negara. Kejatuhan syarikat. Semasa fenomena COVID-19, ekonomi negara China telah merudum bermula pada penghujung Disember 2020. Nilai-nilai syarikat gergasi China dalam pasaran saham telah jatuh dengan sangat rendah dan drastik. Berpunca daripada kejatuhan ini, pelabuh-pelabuh utama seperti Blackstone, Jardine Matheson, BlackRock dan Vanguard telah melakukan pembelian secara besar-besaran. Terdapat juga syarikat-syarikat besar yang membeli dan mengambil alih syarikat yang bermasalah. Mereka juga menyasarkan syarikat bermasalah yang berpotensi mendapat keuntungan besar seperti syarikat farmasi kerana mendapat permintaan yang tinggi semasa fenomena COVID-19 ini. Pada bahagian ini pula, kita akan melihat kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi. Pandemik COVID-19 menyebabkan kemelesetan ekonomi melalui pengencupan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Kemelesetan ekonomi adalah berpunca daripada pengencupan dalam kitaran perniagaan yang terhasil daripada kesan penurunan aktiviti ekonomi dalam sesebuah negara. Penurunan ini boleh dilihat melalui indikator KDNK sesebuah negara melalui trend yang terhasil berdasarkan jenis sektor ekonomi yang bergerak dalam negara. Ciri-ciri kemelesetan ekonomi negara dapat digambarkan melalui pengencupan dan penurunan unjuran terhadap pertumbuhan KDNK. Jadi, jadual di sebelah ini menunjukkan prestasi KDNK Malaysia pada suku tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan pemerhatian terhadap jadual di sebelah yang menunjukkan prestasi KDNK Malaysia bagi suku tahun 2020 dan 2021, secara keseluruhannya prestasi KDNK pada setiap suku tahun mengalami penurunan bermula pada suku kedua tahun 2020 dan sehingga suku pertama tahun 2021. Sepanjang suku kedua tahun 2020, iaitu pada bulan April sehingga Jun, penurunan yang tertinggi dicatatkan iaitu sebanyak 17.2%. Trend penurunan dalam KDNK ini berlanjutan sehingga suku tahun pertama 2021. Pada suku kedua tahun 2021, pula, trend KDNK kelihatan kembali positif selepas terdapat kelonggaran terhadap beberapa sektor ekonomi untuk terus beroperasi. Antara sektor terbesar yang menyumbang kepada trend penurunan KDNK ialah sektor pelombongan, pembuatan serta perkhidmatan. Yang kedua, pandemik COVID-19 ini menyebabkan kadar hutang negara berisiko untuk meningkat. Setakat 12 Februari 2020, kadar hutang negara ditakat lebih kurang 52.5% dari KDNK, iaitu sekitar RM793 juta. Hutang dalam negeri mencatatkan 74% dari jumlah keseluruhan hutang, manakala hutang luar negara berada pada kadar 26%.
daripada jumlah keseluruhan hutang negara. Dalam keadaan ekonomi semasa Malaysia mampu membayar keseluruhan hutang sebanyak lebih kurang 1.9 kali, namun Malaysia berkemungkinan menghadapi masalah dalam menguruskan hutang sekiranya kos pengurusan sektor kesihatan awam meningkat akibat wabak COVID-19 ini. Kesan yang ketiga ialah beban keuangan. Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan langsung dengan melaksanakan PKP. Pelaksanaan PKP telah mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, pendekatan PKP telah memberi kesan terhadap ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana PKP telah menghadkan pergerakan individu, sektor ekonomi dan perniagaan untuk menjalankan pekerjaan. Impaknya, pendapatan dan pembelanjaan pekerja terjejas. Pada tahun 2020, Talha telah menjelaskan antara golongan yang terkesan dari aspek kewangan dalam sektor pekerjaan dan perniagaan adalah mereka yang tergolong dalam kelas majikan, pekerja kerajaan dan swasta, peniaga, petani serta nelayan disebabkan oleh hilangnya pekerjaan yang mengakibatkan tiada sumber pendapatan dan potongan gaji. Perniagaan terpaksa ditutup dan permintaan berkurang sama ada dari pemborong atau peniaga. Selain itu, beban keuangan juga terjadi apabila terdapatnya pekerja yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji atau gaji dipotong sebanyak 20% hingga 50% sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Kesan yang terakhir ialah peningkatan kadar pengangguran. Sektor pekerjaan di Malaysia juga terkesan dengan penutupan operasi perniagaan yang menyebabkan banyak sektor pekerjaan terpaksa diberhentikan atas dasar sektor perniagaan tidak dapat menampung kos perbelanjaan operasi semasa PKP dilaksanakan, terutamanya kos perbelanjaan upah pekerja. Beban kos perbelanjaan pekerja semasa tempoh COVID-19 ini disebabkan oleh kepincangan dalam aliran tunai sesebuah syarikat yang akhirnya terpaksa memberhentikan pekerja sedia ada. Keadaan ini memberi kesan kepada perniagaan yang tergolong dalam AKS kerana ketidakcukupan modal untuk menampung beban aliran tunai yang terpaksa ditanggung semasa PKP. Sektor yang terjejas akibat pengangguran ini terdiri daripada sektor pelancongan, penerbangan, perniagaan, industri kreatif, perumahan serta pembuatan. Sebuah institusi firma penyelidikan iaitu Ipsos pada tahun 2020 telah melaporkan bahawa tahap kebimbangan rakyat terhadap pengangguran berada pada tahap 40%, iaitu jumlah tertinggi berbanding tahun sebelumnya. Langkah-langkah pencegahan COVID-19. Bagi langkah yang pertama adalah membasuh tangan dengan sabun dan hand sanitizer dengan alkohol secara kerap. Langkah yang kedua adalah mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang yang dijangkiti batuk atau selsema. Yang ketiga, kurangkan meletakkan tangan di kawasan muka. Bagi langkah yang keempat adalah tutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin. Seterusnya, duduk di rumah jika berasa tidak sihat. Dan akhir sekali, kurangkan merokok atau melakukan aktiviti lain yang boleh melemahkan jantung.